Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hari right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk malam ini nak kongsikan satu cerita yang diceritakan oleh Mia. Cerita ni berlaku tahun lepas baru semasa dia dengan geng-geng sekolah dia menyertai satu camp perkemahan di sebuah balai bomba. Tanpa basi-basi lagi, mari kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Sebelum ni nak mula ke cerita Mia ni, ini nak terima kasih kepada Mia sebab dia kata jadi kau rutin dah tengok video tiap-tiap malam sebelum tidur. Tengok video daripada channel Frankies ni. Terima kasih banyak-banyak Mia untuk itu. Dan juga terima kasih juga luangkan masa untuk share cerita ni kepada Kak Nini. Cerita pasal Mia ni adalah mengenai kamp pengawas. Masa ni sekolah dia ni buatlah satu kamp perkemahan merangkumi semua pengawas-pengawas yang ada di sekolah dia. Iaitu pengawas PSS, pengawas sekolah, PRS, macam-macam lah berkaitan dengan pengawas ni ke. Masa tu Mia ni tahun lepas tingkat tepat. Dia ni dengan saing dia, best friend dia nama Alia, join lah camp pengawas ni sebabnya dia kata kira nak juga pengalaman ni. Dia masuk tingkatan 5, budak-budak tingkatan 5 especially pengawas ni boleh kata tak boleh nak join dah mana-mana program. Nak kena fokus ke study je. Camp kepimpinan ni berlangsung di sebuah balai bomba. Tidak dinyatakan dekat mana. Tapi ni boleh agut sebab dalam cerita ni adalah dia tersebut satu location. Jadi si awak alert lah. Ngelah-ngelah gitu. Okay, hampir ngelah jugalah. Dia baru sebut mana kan. Jadi berlangsung selama 2 hari 1 malam. Ramai masa tu join. 2 butir bah. Bayangkan 2 butir bah pergi dekat camping tu. Camping pula dah. Camp kepimpinan. Hari first day dia orang siapa ni gak excited lah berlaku. Moga dalam perjalanan tu. Dan sebelum dia orang bertolak pun cikgu dah maklum ke lah. Antara aktiviti-aktiviti yang dia orang akan buat dekat dalam camp ni. Jadi gak masing-masing ni gak excited gitu mau lah. Jadi pada hari pertama tu dia orang bergerak daripada sekolah, berkumpul dekat sekolah lebih kurang pukul 7 gitu. Bawa naik bah gerak sapalah di tempat camp tu lebih kurang pukul 10 pagi. Siapa aja dekat balai bomba tu dia orang ni pun waktu lah bagi-bagi masing-masing ni. Waktu bagi gila letak dekat tepi kantin balai bomba tu deh. Sudah letak bagi tu. Tidak lama lah kena cepat aktiviti dia orang ni. Lepas tu dia orang pergilah berkumpul di dataran balai bomba tersebut. Dekat dataran tu dia orang pun diberi taklimat. Taklimat ke dia orang ni of course lah pegawai-pegawai kaki tangan anggota balai bomba tu lah. Jadi dia orang ni dengarlah taklimat. Gapo aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan dekat situ dan sepanjang camp dia orang ni. Sudah dengar taklimat pasal aktiviti, adalah jugalah taklimat benda gitu ginilah standard camp kan. Lepas tu dia orang ni pun membahagikan kumpulan. Dia orang ni dibahagikan kepada 10 kumpulan
iaitu 10 kumpulan lelaki dan juga 10 kumpulan perempuan. Oh, ramai ke? Lebih kurang so kumpulan tu ni orang. Untuk 10 kumpulan perempuan ni, dia orang ni diberi asrama. Ada dah bangunan blok untuk dia orang duduk ni macam dom ke. Dan 10 kumpulan lelaki ni pula, dia orang ni kena buat kemah sendiri. Dan kemah dia orang terletak berhampiran dengan kantin masa dia orang drop barang tu. Kira dekat dengan kantin, dekat dengan surau. Jadi ramai-ramai buat 10 kemah dekat situ. Budak-budak tina ni ke 10 kumpulan juga. 5 kumpulan duduk satu bangunan, 5 kumpulan lagi duduk satu bangunan. Bangunan hok dia orang duduk ni panggil je asrama, tapi rupa dia macam rumah 2 tingkat gitu. Budak-budak tina ni dibahagi ke 2 asrama ni ke, asrama A dengan asrama B. Kumpulan 1 hingga kumpulan 5 duduk asrama A, kumpulan ni sampai kumpulan 10 duduk asrama B. Best friendnya Mia ni nama Alia tak ada kan. Dia ni kena duduk dalam kumpulan 9. Alia pula duduk kumpulan 5. Jadi dia orang macam terpisah lah. Moga plan nak pergi camp ni, nak tidur sekali. Nak apa tu, best friend ke. Nak spend time sekali lah kalau bolehnya. Dah lah kumpulan lain-lain. Tidur pula rumah lain-lain. Jadi kat dia orang ni ikhtiar lah. Nak cari siapa hok nak tukar. Biar boleh duduk asrama sekali tak apa dah walaupun kumpulan suku-suku kan. Jadi dia orang ni pun tanyalah orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu, tanya orang ni. Ngalah-ngalah jumpa lah. Ada satu kumpulan ni dekat kumpulan Alia lah. Kumpulan nombor 9 deh. Kita beri nama Minoh lah deh. Minoh ni duduk kumpulan Alia. Manakala saing dia pula nama Siti duduk dalam kumpulan Mia. Jadi dia orang ni pun swap lah. Alia masuk kumpulan Mia, Minoh ni pergi kumpulan Alia. Jadi gitu. Untuk asrama sahaja, bukan kumpulan tahu tak? Untuk kedudukan asrama sahaja, tempat tidur. Jadi rela sama rela lah untuk tukar tempat tidur tu. Lepas tu dia orang ni pun masuklah ke bilik masing-masing. Mia dengan Alia ni pilihlah nak bilik dekat tingkat atas. Dalam bilik dia orang ni ada 4 katil single, tapi sedang molek. Walaupun ni orang satu kumpulan, 2 orang lagi tu tak ada. Sebab dia kelas lain. Dia ada lagi duduk dengan set-set dia nya. Manakala 4 orang ni, Alia, Mia, lepas tu Alice dengan Nisa, bukan nama sebenar. Dia orang 4 orang ni sekelas. Walaupun Alice dengan Nisa ni bukan geng dia orang sangat, tapi kurang-kurang sekelas ke. Jadi dia orang pun ambil lah bilik tu. Bilik tingkat atas. Lepas tu si Mia ni dia lah cuk katil hok mula-mula sekali. Kira katil tu masuk depan pintu tu pakat katil dia lalu dah. Lepas tu dia orang pun cepat-cepat lah letak barang. Sebabnya diberi masa 10 minit je untuk settle ke bilik ke apa semua tu. Jadi hok nyari orang ke apa semua ni lebih kurang 10 minit je. Dalam masa tu ada orang ni kaluk-kaluk ribut rak. Cuk bilik letak cuk katil ke apa. Sudah-sudah tu dia orang pun kena turun lalu. Kalau lambat turun standard kena denda. Dia ramai-ramai turun dekat dataran tu balik. Dengarlah gapo dah abis-abis bomba tu ayat dia. Jadi dia orang ni diarahkan untuk bagi telefon ke cikgu belakang. Sebab tak boleh guna telefon sepanjang camp tu. Settle semua pelajar bagi phone ke cikgu. Jadi dia orang pun terus pergi ke kantin untuk masa makan pula. Makan cepat lah ni. Semua ni berjalan dengan cepat. Lepas tu sudah makan, pergi semaya Zuhur pula. Maya Zuhur tu macam biasa kalau retino ni camp kau gapo kau hok boleh semaya duduk semaya depan. Hok tak boleh semaya kena duduk belakang lah. Duduk ujung-ujung tu tunggu orang sudah semaya. Kebetulan masa ni Alia boleh semaya, Mia tak boleh semaya. Settle semaya Zuhur ni, dia orang pun ada aktiviti pertama iaitu kawat kaki. Masa ni start kawat pukul 3 sampai pukul 5. Mia ni dia kata dia tak boleh mana lah aktiviti kawat-kawat ni ke. Tapi kak terpaksa lah kena join juga tak. Dia pun berkawat lah ramai-ramai. Punyalah peluh jeruk tu ibarat mandi dengan peluh dah. Padahal masa tu tak terik mana panah. Standard ada duduk beraktiviti di tengah open outdoor gitu mestilah peluh.
Memang berjeruk lah saya. Sudah kawat pukul 5 tu tak tahannya. Kena siap-siap untuk pergi semayasa. Ngai busuk-busuk belakang. Pergi semayasa lah pula. Sudah semayasa baru boleh naik ke asrama untuk rehat sebentar. Diberi sejam je kau saya. Gitu Mia ni dia lagi rehat sejam tu jenera raik gitu kan. Kemudian dia orang ni kena turun balik lepas pada sejam tu untuk aktiviti senam aerobik. Jadi kat pukul ni tu dia orang ni pun turun. Tapi Mia ni terlambat. Tak lama pun lambat dalam 5 minit 6 minit gitu je. Tapi kena denda dah lah sebab orang lain turun belakang. Dia ni jenera dah. Kena denda tu muju tak berat. Tak boleh nak masuk dalam kumpulan je. Kena duduk senam aerobik tepi habis bomba tu. Untuk camp dia orang ni ada 4 orang habis bomba ni. Kita bagi nama, bukan kita lah, dia bagi nama dia. Mia bagi nama dah lah seorang tu. Seorang Cik Mat, seorang Cik Isyam, seorang Cik Rozi dan seorang lagi Cik Nizam. Semua ni bukan nama sebenar. Jadi dia orang berempat ni lah handle 20 kumpulan daripada sekolah Mia ni. Lepas tu dia orang ke duk tengah senam-senam aerobik ke apa, sudah senam aerobik ke apa. Jadi dia orang ni diberi peluang untuk naik menyucikan diri lah tak. Tapi sebelum naik tu Cik Hisham ni adalah pesan. Sebab dia tak ingat nak pesan beberapa perkara masuk taklimat tadi dia. Antara benda dia pesannya, dia pesan lah ke budak-budak tino lah, especially sebab budak-budak tino ni duduk asrama dia. Dia kata jangan buat bising, jangan galak sangat. Lepas tu jaga mulut, jangan duk kecek kursi. Dia pesan lah. Kau budak-budak jatuh juga muka saya duduk kemah luar dekat kantin tu ke. Tak usah buat lah benda-benda hok melanggar apa dah tidak sopan lah sini cerita. Dan sebelum dia orang bersurai, Cik Hisham pun ada pesan juga, especially kau budak tino. Dia pesan terutamanya kepada budak-budak pueh uzu. Dia kata, "Pek tu make sure cuci sapa bersih, letak dalam plastik khas and jangan tohuk dalam kawasan asrama tu." Dia orang ni nak kena tohuk di tempat ada tu sapuh dekat dataran ni. Jadi tak boleh lah kata walaupun cuci bersih tiba-tiba tohuk dalam tu sapuh asrama. No, tak boleh gitu. Cik Hisham pesan dah awal-awal. Nanti ada masa seawak waktu turun lah pek tu gitu huk dekat tu sapuh dekat dataran. Sebab tu lah Cik Hisham pesan suruh basuh cuci. Kata hidup tak kira lah ngirau daruh nak boleh supik nak baru esok pagi kau baru gitu huk tak pernah sabar benda gitu busuk lah. Lepas tu bahaya juga menarik perhatian jin-jin dan syaitan. Lepas tu dia orang ni pun ramai-ramai lah naik ke asrama. Nak pergi mandi lah belakang. Belengah tawah dah belakang ni. Aktiviti kawak lagi. Senam aerobik lagi. Tak sedap duduk dah belakang tak. Pakat pergi mandi. Berebuk lah mandinya. Sebab bilik air ada 2 lah. Dekat atas so bilik air dekat tingkat bawah so. Ada je benar bilik air lama tingkat bawah. Cumanya you jenis macam open gitu. Jadi set ni tak boleh mandi togel lah. Kena pakai kain seher gitu. Jadi ramai memilih untuk tunggu je bilik air. Tak ada orang pergi mandi tempat open tu. Mia ni tak usah nak berebut. Dia pun lah dia. Ngelah gitu macam keadaan reda dah. Barulah dia pergi mandi. Mandi punyalah. Sebab lambat sangat dia mandi ke. Sudah molek dengan orang bengorik. Tapi disebabkan dia ni uzur, jadi dia tak belorak mana. Dia pun ayat ke Alia. Alia ke boleh semaya. Dia pun kata gini lah ke Alia. Alia mu turun dulu. Nanti aku turun pas ni. Dengan budak-budak junior ada lagi tu. Bawah tu ke. Mu turun dulu. Aku tak boleh semaya ke. Alia ni pun angguk je lah. Jadi Alia pergi dulu. Masa Mia suruh Alia pergi tu, Mia ni sudah dah benar pakai baju ke apa, cuma tak komplit lagi. Dia pergilah dekat bilik budak-budak junior tu. Dia pergi tu dia tahu dia ni duduk galak lagi, duduk bunyi lagi, duduk suka-suka ke apa dia. Lepas tu Mia pun ayaklah kau salah seorang daripada dia orang ni. Si awak kalau nak turun ayat kau saya deh. Tunggu saya mentah. Saya nak siap dah ni. Tunggu tu. Okey kak. Ada salah seorang yang jawab daripada ramai-ramai tu kan. So Mia ni pun pergilah kat bilik dia semula. Dia masa ni sudah dah pakai baju, nak pakai kain tudung dengan sembuh perfume lah.
Metah je lah kira. Bukannya lama pun. Lepas tu dia pun pakai tudung, sembuh perfume. Sudah-sudah tu dia pun nak tubik lah daripada bilik dia. Tubik yang melangkah kaki daripada bilik dia tu, tiba-tiba sunyi. Sunyi kesik macam tak ada orang gitu Dia main pelik lah. Cepatnya tak kira turun dah belakang. Dah lah aku besar dah suruh tunggu. So Mia pun gilah teragi buka bilik dia orang ni. Dekat tingkat atas tu ada 3 bilik. Bilik Mia ni bilik ujung sekali. Jadi dia tengok lah bilik yang kedua dengan bilik hok awal sekali. Bilik hok dia pesel suruh tunggu tu bilik hok mula-mula kira rapat dengan tangga turun ke. Dia buka pintu. So bilik tu gelap gelemak dah. Tutup lampu dah belakang. Memang dia orang tinggal je turun gitu Dalam hati Mia ni gak sakit hati weh. Basuh budak ni. Bila-bila aku pesel dah suruh tunggu. Nyu tinggal boleh kata. Dah lah dia duk sogeh. Tak ada arah nak kan dia pesel-pesel dah. Nyu buat gitu juga. Tak boleh nak apa. Terpaksa lah hadap. Bila-bila duk ngepek dalam hati tu kak. Gapo lagi. Mia pun cepat-cepat lah melangkah turun untuk pergi ke surau Duk melangkah turun sampai bawah tu. Langkah dia terhenti. Sebabnya dia berhenti betul-betul depan pintu jambil. Puncanya adalah untuk dia betulkan tudung. Sebabnya kira dia tak masuk pun dalam tandas tu. Bila dia berhenti tu, pintu tandas tu terbuka. Dan betul-betul dekat macam ni, buka pintu tandas tu ada cermin. Kira dia berhenti luar tandas tu, dia nampak lah dia dekat cermin tu Berhenti mata. Betul-betul tudung. Masa tengah betul-betul tudung, tiba-tiba bunyi air terbuka. Dengar je bunyi air terbuka tu. Tiba-tiba Mia ni rasa macam kesik gila. Kesik sebab bunyi air sahaja dalam rumah tu. Dan masa tu dia tengah fokus duk tengok ke muka dia dari cermin duk betul-betul tudung ni. Tiba-tiba mari seram gitu. Sebab duk ngadak cermin hok tak berapa nak cerah ni muka dalam bilik air gelap Dia pun derah-derah lah giginya. Masa dia nak tubik ni dia kena melalui tingkat bawah tu deh. Pasal air saat ni you tinggal gitu tutup balik. Memang tak berani nak masuk lah dari tandas tu. And then dia pun terpaksa lah melalui ruang dekat bawah tu untuk tubik ke luar rumah tu deh. Dekat bahagian bawah ni gelap gelemak. Memang budak-budak ni tutup semua lampu dalam rumah tu tahu dok. Tapi nak terpaksa juga lah. Kena menjalaninya lah nak turun nak pergi surau ni. Dia pun derah-derah pergi pape tu tubik unggah. Gilah surau. Sampai dekat surau tu Mia pun duduklah bahagian belakang. Mungkin tak boleh semaya Habis maya maghrib dengan tazkirah mata. Lepas tu masuk maya Isya. Sudah maya Isya ni dia orang pun baliklah ke asrama. Tapi dia orang ni tak boleh lama sangat lah balik ke asrama. Kira mana tak sudah lagi tadi tu siap-siap dulu. Lepas tu dia orang ni kena turun pergi makan. And then barulah akan ada aktiviti lain. Sebelum tu ni nak ayat. Masa antara maghrib dengan Isya tu kan ada tazkirah Masa ni Mia ni terus hoyak ke Alia. Pasal budak-budak ni duk tinggal dia. Bila-bila pesel dia kata jangan turun lagi tunggu dia. Maruhlah Mia ni. Jadi kak Alia dengar gitu. Yo pun maruh kok. Alia kata bila dengar Mia budak-budak ni tinggal serius lah. Perang gapo lah budak-budak ni. Mia pun macam tahulah aku ada benda nak cerita kamu. Tapi nanti lah. Mia ni nak cerita pasal dekat bilik air tu. Tapi tak berani ugut Jadi dia pun let go gitu je. Jadi aktiviti Hotset you akan buat seterusnya pada malam tu adalah aktiviti BATG. Ni ada carilah sikit BATG ni gapo BATG ni Breathing Apparatus Training Gallery. BATG ni dia khusus kepada ahli bomba dan juga pasukan beruniform. Benda ni dibuat untuk lawan fobia pula dah. Lawan fobia. Lepas tu ada nak kena belajar guna alat pernafasan. Lepas tu uji ketahanan mental. Dan juga kerjasama dalam kumpulan. Aktiviti dia orang akan buat malam tu adalah aktiviti yang akan dilakukan dalam berkumpulan lah. Dia orang ni kena cari jalan keluar tanpa sebarang cahaya. Kira dalam gelap. Aktiviti ni macam simulasi
Bila saya duduk dalam kebakaran rumah. Dan kebakaran hok berlaku tu menyebabkan asap tebal. Jadi gelap macam situasi gitulah. Macam mana dia orang nak cari jalan dalam keadaan gelap dan ada beberapa halangan. Bagi Mia, dia kata pengalaman hok BATJ ni sangat seronok untuk dia sebab lain lah dia tak pernah ada benda ni. Jadi dia orang ni, aktiviti ni akhir dia ada ke dalam sebuah bangunan. Dan dekat bangunan bilik ataupun bilik gitu untuk aktiviti BATJ ni berdekatan dengan bangunan ni adalah sebuah rumah banglo kosong. Rumah banglo ni pula dia guna style kain lansir hok boleh see-through gitu. Tengok tu nampak bagai-bagai dalam rumah tu Masa dia orang ni duduk berdekatan bilik tu, bilik BATJ tu, and dia orang ni duduk perhatilah ke rumah tu dia. Mia ni rasa tidaklah nampak pelik-pelik tapi rasa sunyi, rasa kesik lah tengok ke rumah tu tak. Dalam masa yang sama adalah budak-budak lain. Lepas tu Mia ni terdengar lah ada budak form 3 ni Dia kau sign dia lah, dia kata, "Weh, rasa pelik weh aku tengok rumah ni. Weh, apa dia tu dekat pasu bunga tu? Saya mau tengok metan tu ada undoi lo. Apa dia tu dekat pasu bunga tu?" Lepas tu salah seorang saing budak form 3 tu pun mana gak mu ni tak ada pun. Mia dengar dia mau ni duk kecek gitu, perhatilah tengok gapo nama budak-budak ni duk kecek duk. Tengok tak nampak gapo pun. Tapi pada masa yang sama dia adalah set-set dia budak-budak form 3 ni hok lain duk oyak lah. Kau budak osak ni bobol lah, kata bom budak perhati tak duk perhatilah nyo. Lepas tu budak hok oyak sak ni gapo dia tu muka dia tiba-tiba berubah pucat kesi Tapi nasib baiklah saing dia hok dekat dengan dia tu cepat-cepat alih ke pandangan dia paling kot lain. Kira pusing kawan ni paling ikut lain berperhatian tu. Jadi keadaan terkawal, tak ada benda-benda pelik lah terjadinya. Mia syak mungkin budak tu boleh nampak kot benda-benda alam sebelah ni. Lepas tu dia orang ni pun teruskan lah aktiviti BATJ tadi Masa duduk tengah buat aktiviti ni yang ceritanya Mia ni adalah salah seorang saing dia dalam kumpulan ni dia terlepas tangan. Mia ni orang ketiga. Kira pertama, kedua, ketiga. Tengah-tengah deh sebab ada ni orang. Jadi saing dia kedua ni terlepas tangan. Bila terlepas tangan dalam gelap tak nampak lah gimana nya. Dia salah jalan lah Mia nya. Masa ni tiba-tiba bunyi suara api bomba tu. Hok nama Cik Nizam. Jadi Cik Nizam ni perasan Mia ni salah jalan kok. Marah dia nya. So jalan molek apa siapa boleh terlepas tangan. Memang kena marah masa tu. Lepas tu Cik Nizam ni pun tolong suluh lah sikit-sikit nak suruh pergi kat laluan hok betul Lepas tu nak ayat ceritanya, selain daripada terlepas tangan tu adalah salah seorang juga saing dalam kumpulan ni dekat kawasan aktiviti BATJ ni dia ada halangan, ada macam-macam lah, termasuk lah ada lubang-lubang. Kalau jatuh tu boleh jeluh tak. Masa nak turun ada satu tempat tu nyo jatuh salah seorang tu masuk dalam lubang. Beli-beli orang royak dah molek turun ada lubang ni nyo lagu mana pala kok lain korang tak tahulah. Blebong jatuh dalam lubang tu. Nasib baiklah tak ada jadi gapo-gapo, tak ada luka, kau tak ada gapo. Lepas tu dia pun teruskan lah buat aktiviti BATJ tu. Habis aktiviti BATJ tu ada next aktiviti pula. Next aktiviti ni super kena cari jalan tubik tak. Masa ni Mia jadi leader. Cumanya aktiviti ni ekstrim sikit sebab dia orang ni kena turun telaga melalui tangga dekat den tu. Kau boleh kata tinggi juga telaga tu. Saya pun tu siapa kupat tak telaga tu kena cari, kena masuk merangkak dalam telaga tu. Ibarat masuk terowong pula. Cari jalan tubik. Mia kata ekstrimnya Mugul atas tanah takutlah dia takut jumpa lipai gapo dak. Tapi nasib baik kau tak jumpa, tapi gak ada bareh terjumpa juga iaitu lipas. Lah menepik lah bila-bilanya. Boleh kata 2 kali musim dalam kawasan terowong tu baru ngalah-ngalah jumpa jalan tubik. Tutan siap lah aktiviti ni lebih kurang pukul 11.40.
Lepas tu Cik Nizam ni pun announce lah ke budak-budak ni, gilah balik-balik asrama belakang, balik camp, mana nak mandi ke apa tu, cuci diri kat mandi-mandi ke tak. Nak suruh tidur selalu, jangan duduk buat gapo lah, sebabnya esok subuh kena bangun belakang. Mungkin ada hok tak bangun kalau tidur lewat. Lepas tu dia orang ni pun bersurai lah, masuklah dalam bilik masing-masing, hok jatuh pula masuklah dalam kemah masing-masing. Mia ni sebelum dia balik ke bilik dia pun adalah royak ke ustazah. Dia ayat ke ustazah dia, bilik dia ni sebenarnya ada 4 katil, tapi duduk 2 orang je. Pelik ke? Mula-mula tak ada ke ada 4 orang ke? Mia, Alia, Nisa dengan Ellie ke? Alice. Tapi ke tiba-tiba jadi 2 orang sebab apa? Nisa dengan Alice ni tiba-tiba nak pergi duduk dengan saing-saing dia dekat tingkat bawah. Padahal dekat bilik tingkat bawah tu katil penuh dah. Tapi semata-mata nak duduk dengan saing. Padahal guduh 2 tu, Nisa dengan Alice tu. Nak juga pergi berepek. Pergi tidur berepek dekat saing-saing dia tingkat bawah tu. Tinggallah Alia dengan Mia dekat atas ni 2 orang je. Walaupun ada 4 katil. Dia orang ni macam serati lah juga. Siapa hati tinggal dia orang 2 orang je dalam bilik. Yelo pulak pergi duduk dekat saing-saing lain. Padahal bukan kata geng lain tu. Classmate kot. Saing satu kelas kot. Bukannya kelas lain-lain ataupun form lain-lain. Bukan. Tak tahulah. Semangat kekitaan sangat berkali Alice dan Nisa ni. Sampai aku rela pergi tidur berepek bawah tu. Lepas pada tu, Mia dengan Alia pun naik lah. Masa dia orang naik ni, Mia ni pun pergi mandi pula. Sebabnya tak ada ke aktiviti turun lago tu, kena ngaku atas tanah. Jadi berasa cemar lah. Mia pun pergi mandi ni. Dia ni jenis mandi lama. Lepas tu bertelai pula dengan Uzu. Dia pun basuh lah pek dia tu. Dia kata cuci bersih punya pek. Sampai putih. Lepas sabun, gonyoh ke apa. Sebabnya benda tak boleh nak buai selalu ke. Tak boleh nak buai dalam rumah tu. Jadi dia nak dia basuh, cuci, peruh-peruh, molek air ke apa. Boleh supik lah. Nak dia kena sipir dulu. Nak tohok dekat tong sapuh dah tarik. Pagi esok baru boleh tohok. So dia pun cuci buat lah semoleknya lah. Pulih buatnya. Lepas tu sudah-sudah dia pun marilah kecek dengan Alia ni, sayang dia. Duduk kecek dengan Alia ni, dia ajak lah Alia pergi jelajah asrama B mata. Kita tadi kan dia ada 2 rumah 2 tingkat. Lepas tu rumah pula dia macam semedi, dia rapat-rapat gitu. Sebelah-sebelah rumah macam rumah berkembar tapi 2 tingkat dok. Dia ni pergilah dekat asrama B saja je nak tengok bilik-bilik, saja nak tengok berteleng ada ke saing dia. Saing hok tukar dengan Alia tu kan. Jadi dia saja nak melawat tengok bilik. Pergi jalan-jalan mata. Tak lama pun. Sudah-sudah tu dia pun balik mula ke bilik dia orang. Masa ni tak nak tidur. Muka baru lepas mandi ke apa. Rasa segar lah sikit. Lepas bertelai pula si Mia ni ada jenerah dah betul tadi. Dia tidak rasa tersangat lah kan. Jadi dia buah lah. Dia buah-buah dengan Alia ni. Buah-buah tengah duk buah tu gak deh. Tiba-tiba pintu bilik dia orang ni terbuka. Pintu bilik dia orang ni ke. Rosak dah sebenarnya. Tak ada tombol pintu. Jadi saya pun sendal lah. Sendal pintu tu tak rapat mana. Tak tutup rapat. Adalah space sikit tak. Agak-agak nampak tak nampak. Sendal dengan beg sekolah. Tapi dalam beg sekolah tu penuh dengan barang lah. Barang-barang pakaian ke apa semua dalam beg tu. Alia ni masa duduk tengah buah dengan Mia. Bila dia tengok pintu tu terbuka ke. Dia tiba-tiba terus saung lah. Weh, siapa dia kat aku tolak pintu tu? Oh lah, lapan nak main tolak-tolak pintu teh. Gigi tidur tu dak. Tapi masa ni Mia ni berasa pelik dah. Kayak dia kata betul-betul dekat dengan pintu Masuk tu kata dia lalu. Kata ke lah kalau ada betul budak-budak tu hok mari tolak pintu tu mesti dia nampak dia. Ni dak. Dia tak nampak ada siapa-siapa pun situ. Macam tak ada orang pun. Tapi jadi kau pelik lah. Pintu tu boleh buka sampai hampir separuh. Sebabnya nak kata angin, tak pernah sahabat angin boleh tolak pintu tu dengan dia orang ni sendal dengan apa tu tak ada beg sekolah urat okay. Macam mana angin boleh tolak? Melainkan ada orang yang tolak. Tapi tak ada orang. Mia tak nampak ada siapa pun. Masuk Alia sound gitu tu ke. Mia ni dia pun tu macam tepuk bahu Alia. Sebabnya dia pun sedar tak ada orang ke. Tapi Alia ni tak faham. Dia sound juga masa tu.
Lepas pada sudah Alia sound gitu deh. Pintu dalam bilik saya ni hok terbuka separuh tadi. Ibarat ada orang tolak pulak lagi. Nak suruh buka sepenuhnya. Jadi Mia ni derah-derah turun daripada katil. Boom. Tolak pintu. Degang bunyi derah ha. Memang you tolak pintu rapat. Lepas tu you pun tolak beg-beg tu rapat. Memang tutup terus pintu. And then terus tarik selimut. Tutup kepala. Cubalah tidur. Ngelah-ngelah nerong gitu. Pendek ko ceritanya pagi esok tu Mia ni khabar lah. Dia khabar time subuh. Tu pun sebab Alia gerak. Alia gerak lah suruh siap-siap turun pergi surah. Subuh dah ni. Jadi dia pun bangun lah. Dia bangun-bangun tu dia tengok Alia sudah dah rupanya. Dia pun yaklah kau Alia gilah dulu. Pergi surah turun dulu. Moga Alia boleh maya kan. Dia tak boleh maya. Dia nak gilah tukar-tukar pad. Nak gosok-gosok gigi dulu mata. Lepas tu turunlah Alianya. Sudah-sudah si Mia ni gosok gigi apa semua. Dia tengok tak ada orang. So rabut dah dalam rumah tu. Macam yang mikir siap ni ke memang penting kau diri korang untuk tunggu. Bukan semua boleh maya. Padahal ada je tak boleh maya. Tapi tak usah tunggu dia. Dia pun macam apa pergi lah. Pasalnya dia pun tak takut mana dah. Time tu subuh dah nak cerah dah kan. Pagi dah bukan malam. Lepas tu dia pun sudah-sudah tu gilah turun mai subuh dah. Gilah join set ni mai subuh. Sudah mai subuh pergi makan. Masa tengah-tengah makan ni masa ni lah dia cerita berlaku ke Alia gapo jadi dekat dia je. Start dengar pasal cermin tu dari bilik air tu. Lepas pada tu cerita pasal kena tolak pintu tu. Alia tak pahal dia gapo dah tepuk bahu Alia tu. Yo ya lah kalau Alia memang tak nampak orang pun dekat pintu tu. Lepas tu duduk kecek-kecek saya macam mikirlah apa benda tu nak masuk dalam bilik saya tu. Lepas tu barulah si Mia ni teringat kuk nak mencari pad. Walaupun pad tu dibasuh dengan cuci tu kan. Berkali adalah lekat-lekat bau darah. Walaupun kita tak bau, jin-jin syaitan ni dia boleh bau. Dia boleh higap benda-benda ni kan. Lepas pada tu kak, dia orang ni pun tak ada dah aktiviti. Muka 2 hari 1 malam ya kan. Jadi ngelah-ngelah dia orang ni dibawa untuk pergi mandi-manda dekat Patah 7. Dia orang ni pun gilah dekat pantai Seri 7. Sekali dengan bomba ni. Nak mandi-mandi. Masa dia orang nak tengah-tengah nak pergi mandi tu. Lepas tu dia orang ni terdengar lah cikgu-cikgu duk kecek. Ada seorang ni cikgu kaunselor ni. Oh ya lah duk buang ni cikgu-cikgu. Dia kata ambo semalam tak nera tidur Oh nyamari kucah molek lah. Lepas tu ustazah pun nyambung lah. Oh saya pun semalam rasa gitu. Rasa pelik ke dekat bilik saya tu. Berasa naik duduk dari bawah Gara-gara tak tahu ke apa tak nampak pun. Tapi berasa lah macam ada benda ni. Tak tahulah takutnya sebab tempat kita duduk tu asrama tu lama tu tak ada orangnya. Siapa duduk situ? Tanya-tanya ada aktiviti gini je ke? Baru ada orang duduknya. Tu lah kata berkali lah Moga tempat tak ada orang. Tiba-tiba masuk orangnya kena lah sebuah sedikit. Allah tapi gak sakit hati lah juga. Kita nak tidur letih-letih. Nyotok jenera lah weh. Mia bila dengar cikgu-cikgu duduk kecek gitu kak. Dia pun tak ada nak ayat gapo dah lah. Jadi pehel dah lah. Logik sangat dah lah. Saya duduk 2 orang je dekat bilik tu dah. Of course lah ada benda-benda mari nak kucar. Kalau ramai-ramai pun mungkin kena kucar juga. Cuma ada tak khabar tak. Jadi masa ni Mia dengan Alia ni pun tak ada nak ayat gapo lah. Tapi itulah seronok dengan camp ni. Dan seronok juga dengan pengalaman yang dia orang dapat ni. Itu saja daripada Mia. Terima kasih banyak-banyak Mia. Sudi share cerita. Sudi luang masa untuk bercerita dekat Telegram ni. By the way, siapa-siapa ada cerita dan pengalaman seram saya awak nak kongsi, boleh kongsi dekat ninisalina@yahoo.com ataupun pilihlah dekat description box tu nak share lagu mana. Nini menunggu cerita-cerita anda. Okay,
sekarang ni currently tengah study cerita Isa dengan Ivon lagi. Ada cerita lain. Isa hantar aku ni. Semoga awak sentiasa sihat semua, murah rezeki, dilancarkan urusan, dan terima kasih masih lagi support channel Frank Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye. Bye bye.